Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Cek kejekep, tabu, cek kejekep, tabu. Cek kejekep, tabu, 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 cek kejekep, tabu. Puaslah saya menanam bumi, menanam bumi. Podcast yang akan anda dengarkan adalah paparan kisah-kisah dan isu-isu masyarakat Melayu di Singapura. Sembarang persamaan yang dipaparkan di dalam podcast ini amatlah disengajakan. Kami harapkan paparan pengalaman kami ini dapat menjadi iktibar kepada semua lapisan masyarakat di Singapura. Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, terimalah hos-hos anda, Manap Dan Mawi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ladies and gentlemen, together with Bapa Fafa, saya Mim Alif Manap. Ada sikit serak suara kau Saya Mim Alif W.I. Mawi. Saya Mim Alif On Maon. Dan pada malam ni, buat julung-julung kalinya, kita adakan episod khas bulan Ramadan. This is the first episode lah. Dan dalam episod ni kita akan memperbualkan tentang beberapa topik-topik yang bersangkutan atau berkaitan dengan bulan Ramadan. Dan juga at the same time, kalau korang dapat mungkin boleh recap beberapa minggu lepas kita ada ajukan soalan-soalan ataupun open up the to our listeners the opportunity to ask questions lah, untuk tanya soalan-soalan mungkin kemuskilan agama. Dulu ada tau dekat radio, bukan radio warna tau, tapi tu radio 2. Lama ni tu kemuskilan agama, dan ada ustaz jawab. So malam ni kita tak boleh jawab. Kita tak layak untuk menjawab. Takut nanti makin sesat orang tu kalau jawab kan. Jadi kita untuk mengelakkan daripada benda-benda yang menyesatkan, ada baiknya lah kita jemput ustaz lah asatiza yang bertauliah. Jadi malam ni buat julung-julung kalinya kita telah pun menjemput seorang asatiza, seorang pengurus masjid di Masjid Asy-Syafa'ah yang terletak di Sembawang. Dah tahu dah. Sembawang kat mana? Sembawang kat mana dengan segala hormatnya kita ucapkan selamat datang ke yang berbahagia Fadil Ustaz Zaki Mahmud. Apa khabar Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sihat Ustaz? Sihat alhamdulillah. Selamat berpuasa Ustaz. Terima kasih. Puasa Alhamdulillah. Maun okey? On. Hansizra puasa dah Hansizra. Hansizra kan kau dah petik nama dia Tak ada, bukan pasal episod hari ini dibawakan khas untuk anda oleh rakan komunikasi kami Hansizra. Tujuh puasa tak cari aku rasa. Harap puasa. Jadi untuk mendapatkan pencerahan lebih lanjut tentang perkhidmatan yang beliau sediakan, boleh lungsuri laman IG beliau itu @hansrezra atau boleh call 9028 5600 90285600. Ini kira kau damage control lah. Berpuasa. Aku lupa tadi. Itulah nanti member merajuk tak nak collaborate dengan kita lagi. So we have done with all the formalities. Soalan-soalan apa yang korang selalu nak tanya pada kita ataupun pada ustaz-ustaz ketika bulan Ramadan ni? So for our first topic, kita ada generic topik lah. Generic topik iaitu apakah perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala ataupun membatalkan puasa kita. Wow. Kentut tak batal puasa Kentut Entah. Taklah. Kau tanya aku apa? Aku bukan ustaz kata. Kalau kentut batal puasa, tak. aku rasa kita semua confirm tak boleh puasa ni. Dia tak boleh sembahyang lah dia. Lepas azan subuh puasa aku dah batal. Tengah sahur kentut-kentut ni. Sebab itu. Jadi
Ustaz pada malam ni kita ada nak ajukan beberapa soalan-soalan lah yang diajukan oleh pendengar-pendengar kita. Tapi ada soalan-soalan yang mungkin yang agak personal Ada personal ke? tapi personal. kita we take it in our stride. We look at it positively lah. Kita Mungkin, harap soalan-soalan yang diajukan we take it light hearted lah betul. Jangan terlalu serius sangat. Bos, kejap bos. apa dia? Banyak soalan. Aku paling interested dengan satu soalan ni. Pasal apa? Kau terus dah start hot lah. Biar. Kalau ada hard pacer tampal di dada, mandi hadas sah tak? Itu first meal soalan. aku. Aku nampak first meal respon je aku dah tahu ini gila babi. Tak ada. Ni mengaku. Tak engkau Maon yang tanya. Kau cuba buka kau tengok ada ke tak? Okay, sebab Tak Ustaz ada nama, saya kasih Ustaz backstory sikit lah. Tapi ni story bukan bulan puasa kan? Tapi oleh kerana untuk bulan puasa kita letak konteks itu dalam bulan puasa. Tapi mana benda ni boleh link pasal kita ada satu soalan. Nanti kita jawab ni dulu. Kira part 1 part 2 lah. Tapi sebelum tu saya kasih backstory dulu Ustaz. Okay, boleh. Sebab beberapa minggu yang lepas Easy questions nampak. saya pergi hospital lah, pergi check. Maklum lah kan, dah meningkat remaja ni kan. Tak sakit-sakit. Mawi sihat? Alhamdulillah sihat bang. Mawi okey. Alhamdulillah. Macam dada macam skip a bit gitulah. Okay. Saya rasa memang sebabnya bila nampak isteri saya macam teruja gitulah kan. Dahsyat. Tapi senang cakap sakit dada lah. Sakit dada pergi E&E. Sakit ada pasal isteri lah. As a follow up, pergi check doktor tu. Doktor nak monitor saya punya heart rhythm. Saya kena pakai pacer lah for 1 week. Okay. So untuk masa seminggu tu dah kena tampal benda tu kat dada tu dengan all the dressing and everything. Dia kira macam bila saya jumpa je kat McDonald's sekali tu, dia macam dia kira Iron Man, tapi Iron Man kan dia kat tengah kan, tapi dia kat tepi sikit. Dia kira Ultraman tak jadi. Tapi persoalan yang saya tanyakan, benda tu kan dah ada bertampal-tampal dan everything kan. So bila kita dalam keadaan hadas besar, bila kita nak mandi hadas atau mandi junub kan, macam mana Ustaz? Boleh diterima ke tidak? Sebab dia ada setempat tertutup tak basah kan everything kan. So itulah persoalan saya pada masa tu. Tapi tak tahulah mana di antara ni dua hamba Allah ni yang selitkan question ni dekat bulan puasa ni kan. Kurang asam betul. Aku bila check respon, aku baca soalan tu, aku dah ketawa-ketawa. So bila Maon check question dia dah ketawa je. Dia ketawa, that means dia check question engkau lah mana. Asal dia ketawa tu pasal aku tengok mana ada question ni. Okay, Ustaz sila jawab Ustaz. So question kita yang pertama tu, kalau ada heart pacer tampal di dada, mandi hadas sah tak di bulan puasa? Tu je. Kenapa bulan puasa Pasal dia konteks bulan puasa. Tak mandi hadas, kira sah ke tidak lah mandi hadas lah. Kita tak mau cakap ini Mawi lah. Kita cakap dia kawan. Kurang ajar. Kita tak mau cakap kita Mawi lah. Ni kawan lain lah. Okay. So kalau ada pacer kan, dia tak kira lah macam pacer ke, ataupun letaklah tangan kita ada balut ke because of injury, accident ke dan sebagainya. Okay. So bila mandi hadas besar ataupun mandi junub ni, of course syarat utama dia kena air mesti touch seluruh badan. Betul. Okay. Itu yang utamalah. Okay. Dan kalau misal kata area yang affected ni sikit aja, so misal kata selagi mana boleh sapukan air, sapu. Yang penting mesti kena air. Contoh macam kalau tampal bandage kat tepi-tepi tu yang memang tak boleh kena air tu, jangan kenakan air lah. Tapi yang mana-mana yang sikit tu kenakan air. Tu dah kira cukup dah. Ataupun letaklah kalau satu badan kena balut kan. Tak boleh kena air langsung. Macam mami Mami. Contoh. Ni mami yang Egypt tau. Sekarang Bukan mami. tak ada. Bukan mami pizza tu kan. Tak ada. Sekarang pun satu soalan dia. Kalau satu badan dah berbalut, apa kejadiannya dekat dalam hadas besar? Siapa tahu kejadian sebelum kejadian dia dah dalam hadas besar ke? Tak sempat mandi. Tak, sebab kalau Betul dalam juga, logik. kena balut semua tu, kalau sekali mimpi sekali basah macam mana? Boleh juga. Mimpi kan permainan tidur. Macam mana Ustaz? Macam mana? Ataupun Okay, so kalau misal kata langsung tak boleh kena air, ataupun letaklah kita duduk dekat negara yang extreme weather. Kalau kena kemarau air ke? memudaratkan, Okay. sejuk sangat ni. Okay. Contoh, so tak boleh pakai air, boleh tayamum saja. Okay, so dia ada dua keadaan. Dalam satu keadaan ada dua sahabat ni lah. So yang satu ni dalam keadaan junub, tapi time tu tak ada air. Okay. Jadi yang satu ni dia cerita pada Rasulullah, aku golek-golek dekat pasir.
Okey. Sebab nak tayamum. Sebab air tak ada. Jadi aku tengah dalam keadaan junub, jadi aku nak mandi hadas. Jadi dia golek-golek kat pasir. Rasulullah tak kata salah. Betul, kira mandi dia tu sah. Lagi satu sahabat pula datang, dia tayamum macam biasa, iaitu muka dengan tangan saja. Rasulullah pun kata sah. Jadi Boleh lah. boleh kalau tak ada air, ataupun memang tak boleh kena air, boleh tayamum. Tapi kalau setakat biasa tu, mandi boleh lah, cuma kena cover sikit. Wasted je. Baru Seminggu puasa Sebab bukan apa lah. baru saya nak bawa daging sentosa, nak guling dia. Kan tadi aku dah buka cerita sendiri. Okay lah. Tadi bulan puasa. Dia cerita di sebalik backstory ni. Hari yang saya kena pakai spacer tu daripada hospital tu, petang tu juga saya pergi KL, pergi holiday dengan family lah. Okay. Faham je lah. So pergi holiday, puasa lah enak. Jadi sebelum puasa aku dah puasa lah. Jadi topik seterusnya, soalan seterusnya ialah apa Dia bersangkutan. macam Wan Marina package lah. Okay, soalan-soalan, ada beberapa soalan yang bersangkutan dengan soalan kita tadi lah. Sebab ada boleh kita share soalan yang tadi yang orang tanya. Oh, yang related. Yang related question tu. Soalan dia berbunyi begini. Okay. Kalau saya terjaga dari tidur selepas masuk waktu subuh dan saya dalam keadaan berhadas besar, bolehkah saya teruskan berpuasa hari itu? Masya Allah. Rezeki lah kira. I never seen it in that way before. Tapi since you put it that way, wow, rezeki. Halalan toibah. Okay. So bila dikira maksudnya bangun tu tak sebab sahur lah Tak sebab sahur, tak sebab subuh lah. Saya rasa dia bila dia bangun tu dia pilih nak ke nak sahur dulu lah. Itu kira dia punya tu sahur dia lah. Okay, so kalau misal kata ni contoh daripada soalan tu, maksudnya dia bangun tidur, maksudnya dah lepas subuh. Yes. Bangun je kira dah terbit matahari. Lepas tu dalam keadaan basah, dalam keadaan hadas. Apa dia patut buat? Kan soalan dia. Okay, jadi senang aja sebenarnya. Pergi mandi, lepas tu continue puasa. Boleh lah. Oh, so Boleh. that means walaupun dia bangun tu dah habis azan subuh. Betul. So kira dah start lah puasa, dah officially start puasa. Lepas tu dia sadar dia dalam hadas besar, dia tinggal hanya bangun mandi, continue puasa. so puasa dia still sah. Puasa still sah. Ini kalau dia terbangun selepas subuh. Okay. Tapi ini pasal tidur tau. Dia mimpi. Ni bukan pasal malam dah bikin, lepas tu tak tahu nak mandi, Lain lepas tu konteks. Tidur dulu. Lain konteks. Tak boleh samakan. Yang ini Ustaz buat kalau dia tidur mimpi. Kalau dia malam bikin, malam bikin, kalau dia tak sempat, still dimaafkan, dia boleh mandi and continue juga. Tapi tak boleh disengajakan lah. Tak boleh sengaja. Yes, tak boleh sengaja. Maksudnya kalau dia dah sedetik dia dah terbangun sebelum subuh tu, dia kena terus mandi. Pasal apa kadang-kadang orang perangai macam dia ni. Aku lagi kena. Dah habis penat tidur. Oversort. aku tak nak bayangkan lah. Kakak dia lah. Tak tahulah siapa yang lebih rugi dia ke saya Jadi okay, so salah satu soalan yang sering kali ditanyakan. Kita biasa dulu dengar orang tua-tua cakap kan, Ni mesti mak kau. kurang ajar dah main mak. Kalau kau pasal kau jauh motor tu mesti mak kau. Orang tua tu saya cakap, kesian bapak kau, bulan puasa sebulan dia puasa. Kita biasa dengar gitu. Kita selalu ada salah tanggapan, bulan puasa tak boleh ke? Bersama isteri lah, Bersetubuh lah. bersetubuh bersama isteri. Adakah itu tanggapan yang betul atau salah Ustaz? Boleh tak kita bersetubuh dengan isteri di bulan Ramadan? Okay, tu sebagai kira generik lah. Generik. Sebagai general, bila awak kata boleh tak bersetubuh ataupun ada hubungan kelamin lah dengan isteri di bulan Ramadan, jawapannya boleh. Okay, tu pasal cakap di bulan Ramadan. Tapi tidak boleh lakukan di siang hari Ketika berpuasa lah. Dan kenapa ketika berpuasa? Kalau malam no problem. Malam no problem. Dengar tu yang malam no problem yang. Antara sebelum atau selepas.
Sebelum sahur, puasa atau selepas puasa. maksud Yelah. Sebelum atau selepas lah. Tapi kalau sebelum nak selepas pun nak macam mana? Boleh. Itu dah mampu gelojo. Kalau mampu apa salahnya. Tapi nak dapatkan sunat, makan kurma dulu. Makan korma dulu. Okay. Bobot cakap pasal makan kurma dulu. Okay, kita Sempat tak sempat makan korma? Kejap, kita kasih satu senario. Laki dia ni kerja kapal. Okay. Kira berlayar. Wow. Okay. So the last punya trip he went, and then when he came back was already mid month of Ramadan. Okay. Okay. So laki dia daripada kapal kira dah sahur lah. So bila dia balik tu dia masih puasa. Okay. Okay, dia buka pintu, Assalamualaikum. Okay, dia nampak isteri dia macam wow. Sekali dia rasa macam Ustaz nyambut je. Wow. aku yang sebab salah ni. Kau umpan lah. So Okay. dia terangsang. Okay. Azan lagi 4 jam. Oh, kesian. So Extend. kalau dia ambil kurma, dia makan, lepas tu dia lanjutkan, berdosa ke tidak? Okay. Oh, ini dahsyat ni. Berat ni, Ji. Ada je dia nak elak. Dia nak Betul. pusing, Dia pusing. Ada dia tanya pasal diri sendiri. Ya Allah, part mana aku kerja kapal? Okay. So ini timbul pula tentang niat. Innamal a'malu binniyat. So kadang kita rasa tak, saya tak terus bersetubuh. Saya buka dulu dengan kurma. Lepas tu baru saya langsungkan. So datang pula niat. Okay, kenapa mula makan kurma tu? Pasal apa nak makan kurma buka? Tak boleh jawab. Dah sebab salah ni. Betul. Walaupun awak buka dengan kurma, bukan terus stun, tapi still niat mula-mula tu nak buka pasal apa? Bila ustaz dah taruh gini, sebab salah ni nak jawab. Kau pernah duduk sebelah-sebelah ustaz. Ustaz jeling gitu je kan. Berbalik pada niat. Berbalik pada niat. Berbalik pada niat ustaz. Betul. Jadi apakah saranan Maon kalau dalam kes-kes begini? Jangan balik dulu. Tak, relax kat luar. Relax kat luar duduk dulu. kat yard. Lepas buka baru balik. Betul. Kalau rumah tingkat 2 jangan naik tangga, naik lift. Naik lift sampai atas, turun bawah. Betul. Sebab bukan apa, orang kita orang Melayu dengan tangga kan tak boleh dipisahkan. Tak tahu masalah apa. Jangan naik tangga, naik lift, pelan-pelan turun. Just nice ukur betul-betul dah nak maghrib kan. Allah. Jadi buka puasa, habiskan puasa dulu. Yang penting ibadah puasa tu habiskan dulu. Terasa. Kau rumah tingkat 2 kan. Lupa, sorry. Tak ada. Rumah tingkat 2 tapi naik lift juga. Sama Kan rumah dia pun sama. Okey, soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya, boleh tak saya cium suami saya sebelum pergi kerja di bulan Ramadan? Ketika berpuasa lah. Okay, nak tanya dulu. Ni level cium yang macam mana ni? Kita okey, mungkin kita ambil level yang senang dulu. Kita kucup di pipi. Okay, that one no issue, no problem. Try sample sikit. Kalau ada mulut, Tak macam mana kucuk kat pipi. Aku siku. Kau dekat. Kau tengok aku jalan. Tengok sana. Pasal kita tak tahu kalau dengan isteri-isteri kita, Isteri-isteri? Ya. Wow. Macam isteri-isteri kalau kita. kita tak boleh tak bulan Ramadan. Kalau kau keluar kerja, bini kau cium kau kat mana? Selain daripada cium tangan lah, mana? Cium kat pipi ke, kat mulut ke, kat dahi ke? Pasal ada pasangan ni macam-macam pattern. Kenapa kau suka taruh aku dalam tempat yang sebesalan tu? Jadi macam aku selalu cium kat dahi, macam untuk aku. Kalau kau macam mana? Dia tengok apa terjadi malam sebelumnya. Kalau tengah gaduh, dia nak pergi kerja, berbangun salam gitu je. Okey, tengah lebih-lebih. Dia biasa-biasa lah. Tak nak biasa lah. Cium pipi, cium dahi. Cium pipi tu. Kau? Aku rasa it's a common thing kan. Salam cium dahi lah. Cium dahi Okey, kalau let's say cium kat pipi, macam kalau aku entah pipi macam mana ustaz? No problem. Sebab so kalau macam kebiasaan memang biasanya macam suami nak pergi kerja, isteri kadang tak kira lah cium dahi ke, cium pipi ke, cium mulut ke, cium leher ke. Cium leher. Jangan, saya tengah imagine ni ustaz. Cium leher tak boleh bro. Boleh ke? Tak ada. Ustaz kata boleh, aku tak boleh. Okey. Faham dah. Konteks dia cium kat leher, aku yang tak boleh. Okey, ustaz teruskan ustaz. Okay, so kalau kebiasaannya macam itu and dia tidak merangsangkan nafsu, contoh walaupun setakat a pack dekat mulut ke dekat pipi tak datangkan nafsu, tak ada masalah. Okay. Yang penting no tongue, tak ada air liur ke apa ke, exchange saliva ke apa ke. Itu jangan buat batal lah. Itu kalau macam itu yes. Tapi kalau macam biasa tak ada itu semua, tidak membatalkan. Tapi
sebaiknya dielakkan. Takut terangsang lah. Takut nak pergi kerja tak jadi. Takut U-turn ni Takut tiba-tiba buka kurma. Untuk korma tak apa Ustaz. Tiba-tiba ambil handphone, message boss, today I report sick to MC. Habis ke laut. Ke laut. Sekejapnya abang balik. Kejap je. Okay, boleh tapi sebaik-baiknya Elakkan. Pasal dia boleh mendatangkan syahwat. Takut kita tak dapat kontrol. kita, saya rasa we know ourselves kita tahu betul. diri kita Kita tahu diri sendiri. sendiri, What are the things that can trigger Yalah, us. kalau kau rasa kau pe apa Libido. kau pe G-sport kau G-sport, Kau rasa kalau kau pe Fetish. kau pe fetish kat leher kau elakkan. Macam kau pada kau untuk pipi biasa okey lah kan. Manap sekarang I will never look at you the same way. Setiap kali aku tengok kau sekarang, aku akan imagine kau punya G-sport kat leher kau tau. Tak ada leher pun. Okay. Next question. Correct. Sekejap. Sebelum kita move to the next question, okay. We were talking about ringan-ringan mencium. So kalau let's say diorang bercumbu kali lidah bertemu lidah ke. Kau Ustaz tadi cakap tak boleh. Oh ada? Dah. Ada. Kalau Tak dah kuasa sampai ter-exchange fluid, lepas tu exchange ada fluid. Okay. Lidah dengan lidah tak boleh. Okay, faham. Faham. Nak juga ekstrim. Aku tengah imagine. Ada engkau Apa dah buat. Soalan seterusnya, Maon nak tanya. Maon, okay. One common question. Ni buat masuk. Ni keluar rumah. Dan next question. Tanya. Kau tanya. Ni yang second ni. Go ahead. Kalau saya nak memasak ketika sedang berpuasa, rasa okey, bila nak masak boleh tak saya rasa masakan saya ni, aku rasa kaum Hawa boleh tak saya rasa masakan saya asar? Boleh tak saya entah je memang gitu. Itu je. Boleh tak saya rasa masakan saya? Ya, betul. Okey. Okey, ni ada khilaf jugalah. Bila ceritakan, tapi to what extent rasa dia tu. Maksudnya hukumnya makro kalau kita masukkan sesuatu dalam mulut, sesuatu zat yang lain selain daripada macam ambil uduk ke air biasa ke, kita masuk, kita rasa, hukum dia makro. Tapi yang penting bila kita dapat komo-komo, kita buang balik and tak ada rasa lagi dalam mulut kita, maka dibolehkan, tak batal tapi makro. I see. Sebab kadang kita tak tahu dia boleh sampai jadi batal. Pasal kadang kita tak tahu yang kita rasa tu masih ada sikit termasuk ke. So that's why kalau nak rasa boleh, tapi dia very minimal. Jangan sampai pasal ni Ustaz, saya pernah dengar orang cakap bila dah rasa tu spit it out, then ambil air komo-komo, jadi buang dia punya evidence. Semua evidence. Itu DNA. Itu kau rasa lah. Kalau aku rasa dah ambil pinggan, aku rasa dulu dengan nasi. Itu bukan rasa. Tak boleh. Itu dah mencekik. Salah. Okay. Sebab kalau kita tengok antara perkara-perkara yang membatalkan puasa ialah memasukkan sesuatu di rongga-rongga yang terbuka. Faham. So mulut antaranya. Jadi bila masukkan makanan ke apa ke pun, kira masukkan sesuatu. Masukkan lidah pun masukkan satu dalam mulut. Ustaz tarik balik Ustaz tak lupa. Tarik lagi lidah. Maon lidah. Okey. Soalan seterusnya, ni ada ni hamba Allah tanya ni. Kalau saya terlambat bangun sahur, ni macam Maon bila saya tengah makan, kira dia lambat lah bangun kira subuh, let's say 5:45, dia sadar 5:42, dia bangun cepat-cepat dia makan. Tak boleh lah, 5:42 tak realistik. Maybe dia bangun 5:45, dia sadar pukul 5:30, terus dia pergi makan. Mungkin, tapi lama. Okay, soalan dia, bila saya tengah makan, tiba-tiba azan subuh berkumandang. Boleh tak saya teruskan atau saya nak kena buang makanan yang ada dalam mulut saya? Aku pernah terjadi macam ni bro. Pasal apa? Aku bangun tu betul-betul tengah a few minutes sebelum azan subuh itulah kan, sebelumnya ada syuruk imsak. Syuruk lain lepas lah. Imsak. Jadi kat imsak tu dah rasa cepat makan. Kali bila lepas tengah makan tu azan. Jadi macam mana? Macam mana Ustaz? Boleh? Macam mana Ustaz? Okey Ustaz, untuk tag along dengan soalan ni, saya pun pernah dengar satu bukan hadis lah, kira satu orang bagi penjelasan. Bila sama situation, so that means dalam tengah kunyah ni, so azan, so orang tu cakap kunyah kasi habis, telan tak apa.
Kira apa yang ada kat dalam mulut tu kira dah jadi rezeki. Rezeki. Tapi ada lagi satu yang saya dengar, dia explain kat saya, cakap yang tengah kunyah tu buang. Pasal dah azan. Okey. Macam mana? Betul. Soalan yang baik pasal memang ada hilaf. Ada kata boleh apa yang ada dalam mulut tu telan, ataupun contoh tengah minum air tu dekat dalam tu just telan saja. Ada yang kata memang kena buang pasal dah azan. Ada kata tak apa, sambung je makan. Habiskan apa yang ada dalam pinggan tu walaupun azan berkumandang. Ada. Habis kalau dia makan nasi ambeng atau dulang tu besar. Habiskan. So, tapi puasa batal lah. Hey, kena. Aku dah happy. 1, 2, 3 kena. Aku dah percaya bro. Aku baru nak ajak bini aku sahur nasi ambeng setiap hari. Tak ada. The best thing dalam hati ni, alamak yang tahun lepasnya wasted lah. Dalam baik kena dengan ustaz dah ustaz. Betul. Aku okay, back story sikit. Aku yang aku tengah azan tu, aku habiskan apa yang kat dalam mulut. Habis yang makanan yang tu aku tak makan lah. Mestilah. Dia bila ustaz tadi cakap rasa macam boleh habiskan semua. membazir. Aku rasa berbazir. Last kali dia masuk, alamak, punchline dia lambat tu. Aku terus dalam hati dah berkata ni, alamak rugi sehari tu Ustaz buat lawak ustaz dah. Tak boleh. Cuba nasib lah. Kena. Alright. So apa yang betulnya ustaz? Okey, sebaiknya apa yang ada dalam mulut tu dikeluarkan. I see. Sebaik-baiknya. Walaupun ada pendapat kata memang habiskan. Pasal ada riwayat kata macam air lah, tapi air kira macam dia senang pasal tak ada apa balance sisa dalam mulut dan sebagainya. So it's quite easy lah. Tapi sebaiknya apa yang ada terpaksa dikeluarkan pasal bila masuk waktu, ini bukan pasal azannya, bila masuk waktu tu, waktu subuh tu, maknanya perlu dikeluarkan lah. Jangan telan. Sebab bukan apa, takut-takut ada balen-balen ke dan sebagainya. Itu yang boleh membatalkan. Sebab tu sebaiknya dielakkan. Sebab tu waktu imsak tu is just a reminder, azan dah dekat. 10 minit ustaz dia punya around there. Jadi 10. Jadi bila ustaz tadi cakap, aku tengah tunggu punchline dia tu. Aku masih takut kena trick. Aku masih tak boleh accept. Kena goreng dengan ustaz hidup. Kita kena game dengan ustaz hari ni. Selama ni kita kenakan ustaz-ustaz kan. Ni kali ustaz pula kenakan kita. Padahal bukan kita. Soalan seterusnya, bulan puasa boleh pergi swimming tak ustaz? Oh, okay. Sebab dulu masa time NS, the Muslim recruits during fasting month stay in the bunk. Tak payah pergi swimming. Best. Bagus. Tapi betul ke tak boleh pergi swimming? And kalau betul tak boleh, kenapa? Kasih aku test knowledge boleh tak? Oh, dahsyat. Okay. Tak sia-sia tier 3 kan. Nak try apply. Okay. Tak salah untuk swimming time bulan puasa. As long as tak ada air-air yang, tapi swimming macam mana air tak masuk dalam rongga-rongga Sendiri tanya sendiri jawab pada muka. Ya, ustaz jawab. Sekarang punchline kau apa? Tak, benda tu datang on the fly. Jadi ustaz jawab lah. Okay. Okay, macam tadi saya katakan, so, antara yang membatalkan puasa ialah bila sesuatu benda masuk dalam rongga-rongga yang terbuka. Okay, so rongga-rongga terbuka termasuk apa? Mulut, hidung. Dia terus pergi situ. Tak ada daripada bawah ni. Aku nak tahu juga jenis swimming macam mana. Air masuk daripada dubur dulu. Frog style kau kena buka kaki kau. Kau synchronize swimming apa? Frog style. Kenapa dalam kepala otak aku tengah imagine dia punya, ya Allah. Ustaz teruskan ustaz, saya tak sanggup ustaz. So daripada kira mulut, hidung, telinga, lepas tu kubul dengan dubur. Jadi yang depan dengan yang belakang. Okay. So swimming, rasa-rasa kita boleh guarantee tak ada air masuk semua ni? Tak boleh. Okay. Mulut kita boleh tutup. Hidung pun boleh tutup. Sial, tak bernafas Ataupun macam hidung masuk air, still kita boleh pakai gini. Mulut kita boleh tutup, kontrol. Telinga kita boleh pakai earplug ke dan sebagainya. Boleh. Ataupun pakai cap kan, swimming cap. Kubul dengan dubur, senang masuk air tak? Boleh taruh tu Stopper. Kalau kemut boleh ustaz. Tapi setahu Aku saya terfikir bottle cork. benda tu boleh masuk air ke? I mean, this is a soalan tu lah. I mean, how boleh ke? Dia nak Is it a one way thing? Dia nak buat soalan teki beranak ke bertelur pula ni ustaz. Sebab because this is a more intelligent question because it's based on pressure. Yes, betul. Correct. Because usually those two channels are out for output. Selalunya output. Dia tak ada input. Tapi kalau kita input fikir, biasa kerja lelaki.
Nak berbual-bual, tangan tak bagi gitu-gitu, tak payah nak tak payah tunjuk. Dengar, kalau kita fikir secara logik dan saintifik, as long as dia ada Dia buat lagi ustaz, tengok dia buat lagi. Depan ustaz kau buat Dengarlah dulu ni explanation. Dia ada air dalam satu tube ataupun area. Once you open up, dia akan tukar, air akan masuk apa. Tapi kenapa nak open up? Bunga dah haus ke? Kan bila berenang kan dia ada satu frog style, nampak yang kaki buka tutup. So persoalannya Tak boleh bulan kepit puasa ke? je. Mak tak handsome sah ustaz. Swimming kepik-kepik gitu ustaz. Besok saya try. Kena kick. Tapi but logically possible Possible, tapi usually yang akan masuk is yang kat muka lah. Ya, betul. So And there's no guarantee lah Yes, dia guarantee. Sebab sebaiknya kita elakkan swimming. Betul. Although kita boleh cover semua, kadang-kadang air pun boleh masuk. Okay, Ustaz, tapi kalau pekerjaan dia sebagai lifeguard, Singapore represented swimmer, so macam mana tu? Okay, kalau lifeguard senang. Kalau lifeguard senang, kita biar je orang tu lemas. Kita dah pandai sikit. Aku tak percaya. Aku kena lagi. Unless kalau kau kerja like a diver lah, kau tu kerja diver. Yalah, Kan dia one of the pakai example. suit je, pakai suit je, tertutup, then Pakai wetsuit, okay, tak masuk air. tak was-was lah kan. Tapi kalau misal kata lifeguard apa semua, memang kerja dia gitu. Okay, lepas tu sekali memang ada orang nak lemas, dia terpaksa terjun, sekali lepas tu air masuk, maka batal lah puasa dia. I see. Oh, dia tak ada maaf Ustaz Tiada maaf bagimu. So yang Jadi kerja yang pendengar kita yang kerja lifeguard bulan Ramadan, ambil cuti sebulan. Boleh lah kerja time time sebelum Kerja buat admin je. sebelum Kira- dia buat Masuk shift AM dengan PM ya. Aku nak tanya, laut mana yang ada lifeguard malam-malam, pagi-pagi buta, atau swimming pool mana yang malam-malam buka? Mana tahu kalau dia buat untuk swimming pool buka malam, Bulan orang-orang puasa. Islam je masuk. Idea baik. Idea bagus. Tapi ujung tahun selalu ada swimming pool yang buka malam. Dia sampai pagi, bukan 6 pagi. Ada. Ada foam. Betul. Itu form party. Itu bukan swim kat air. Itu main buih sabun. Ini yang je kau bawa jalan kat Al-Falah tu. Tak Jadi tahulah. sampai Orchard. Ni kadang-kadang relax. Kadang-kadang relax. Dia dah sampai Suntec City. Dia mengimbau kenangan kadang-kadang. Cek kerja ke babu. Cek kerja ke babu. Cek kerja ke babu. Cek kerja ke babu. Cek kerja ke